Alhamdulillah, malam ini kita sambung lagi pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-129. Kita masih berada dalam kitab yang kedua daripada 40 buah kitab yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab yang kedua ini kita berada pada bahagian yang ketiga yang dinamakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai Risalah Qudusiyah. Dalam Risalah Qudusiyah ini kita bicarakan rukun pertama, perkara yang keempat, yang seputar isu Allah tidak bertempat. Jadi pengajian kita ini merupakan salah satu daripada taman-taman syurga, di mana di dalamnya kita menambah ilmu-ilmu pengetahuan kita supaya kita dapat lebih pemahaman dan penghayatan. Sebagaimana jasad kita, tubuh badan kita memerlukan kepada makanan. Jadi tubuh badan kita perlukan makanan, sebab dengan perantaraan makanan lah maka jasad dan tubuh badan kita ni dapat hidup, dapat tumbuh dan dapat berkembang. Seandainya jasad kita ni dari segi fitrahnya, kalau tak dapatkan makanan, tak dapatkan minuman, tak bolehlah dia nak hidup, tak dapatlah nak tumbuh, tak dapatlah nak berkembang. Begitulah juga dengan hati kita. Hati kita juga perlukan makanan. Sebab dengan perantaraan makanan hati inilah maka hati kita dapat terus hidup, dapat tumbuh, dapat berkembang. Apakah antara makanan hati? Makanan hati ini tidak lain antaranya ialah ilmu-ilmu agama. Hati-hati yang tak dapat makanannya, tak dapat ilmu-ilmu agama ni, dia akan jadi lemah, jadi tidak sihat, jadi sakit, dan mungkin juga hati itu mati. Walaupun tuan punya hati itu masih bernyawa lagi, tapi hati dia mati. Sebab itulah sangat penting makanan bagi hati, makanan bagi jiwa. Badan kita perlukan makanan untuk terus hidup, hati kita pun perlukan makanan, iaitu ilmu-ilmu agama untuk terus hidup. Jadi sebelum kita masuk pelajaran yang baru, marilah sama-sama kita imbas kembali pelajaran 2 minggu yang sudah. Antaranya kita membicarakan fadilat zikir pada hari Sabtu. Sebagaimana jalan Al-Ghazaliyah, pada hari Sabtu ni zikir, kalimah zikir hariannya ialah la ilaha illallah 1000 kali. Jadi banyaklah kelebihan-kelebihannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iman itu lebih daripada 60 cabang, 60 cawang. Yang paling tinggi ialah kalimah la ilaha illallah. Jadi kita berzikir la ilaha illallah ni, kalau kena dengan cara dia, dia itu adalah cabang iman yang paling tinggi daripada 60 cabang iman. Dan cabang iman yang paling rendah ialah membuang duri dari tengah jalan. Hadis riwayat Imam Bukhari maksudnya, yang akan mencapai kebahagiaan dan keuntungan melalui syafaat aku, yakni syafaat Rasulullah SAW, ialah orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Dapat syafaat pula lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah maksudnya, zikir yang paling mulia ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling baik ialah alhamdulillah. Jadi apabila kita mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah zikir yang paling mulia berbanding zikir-zikir yang lain. Riwayat Imam Ahmad maksudnya, anak-anak kunci syurga ialah mengakui kalimah la ilaha illallah. Anak kunci syurga pula. Riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, baharuilah iman kamu semua. Jadi para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, macam mana cara nak perbaharui iman kami? Baginda pun menjawab, perbanyakkanlah mengucapkan la ilaha illallah. Itulah cara nak memperbaharui iman. Hadis-hadis sampingan riwayat Imam Tabrani, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam syurga, dapat pula syurga. Riwayat Al-Hakim, aku mengetahui satu kalimah yang tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkannya dan membenarkannya dengan hati
kemudian dia mati dengan kalimah tu, melainkan haramlah ke atasnya neraka Jahannam. Kalimah itu ialah la ilaha illallah. Masuk syurga pun dapat, diharamkan daripada neraka Jahannam pun dapat juga. Jadi pelbagailah kelebihan, fadilat-fadilat mengamalkan zikir la ilaha illallah. Jadi zikir ni apa maksud dia? Ingat. Jadi adalah pelajaran-pelajarannya untuk kita sampai ke peringkat ingat. Bukan sekadar peringkat sebut sahaja. Sebelum daripada ini kita dah berbicara tentang fadilat-fadilat zikir. Itu pun banyak. Selepas fadilat-fadilat zikir, kita bicara fadilat zikir hari Sabtu la ilaha illallah. Apabila dah tahu fadilat, apabila sudah mengetahui kelebihan-kelebihan ni, barulah akan datang kelazatan kita nak mengamalkannya. Barulah hadir kenikmatan kita nak mengamalkannya. Barulah datang kemanisan, barulah datang kesungguhan, barulah datang kegairahan. Apabila kita tak tahu kelebihan-kelebihannya, maka kita pun berat sikit nak buat. Dah tahu kelebihan-kelebihannya, kita pun rasa ringan sikit nak buat. Mula rasa seronok nak buat. Kita ulang tamsilan yang kita selalu buat. Orang bagi tahu kepada kita ada satu rombongan nak pergi Langkawi. Jadi dia pun kata, jom kita pergi Langkawi, rombongan. Nak pergi ke tak? Kita pun jawab sambil lewa saja, insya-Allah. Tak apa nak pergilah. Kemudian orang tu bagi tahu pula lagi, nak naikkan semangat kita, dia kata perbelanjaan pergi ni semuanya ditanggung. Duit tambang bas pun dibayar, tambang feri pun dibayar, penginapan pun disediakan. Orang yang diajak tadi, kita pun rasa semangat. Rasa macam nak pergi. Mula-mula tadi insya-Allah main-main saja. Bila kata semuanya ditanggung, kita pun dah tahu kelebihan dia, kita pun rasa nak pergi. Rasa macam nak pergi. Orang tu tambah pula lagi, bukan sekadar perbelanjaan pergi ditanggung, disertakan pula duit poket RM200 seorang. Kita pun dah tahu fadilat dia sampai ke situ, kelebihan dia. Kita pun kata okey, confirm aku nak pergi, masuklah nama aku sekali. Daripada mula-mula tadi tak apa nak pergi, lepas tu ada semangat sikit nak pergi, dan akhirnya memang nak pergi. Silap-silap kalau tempat tak cukup pun dia sanggup berlawan dengan orang lain tu nak dapatkan tempat tu, sebab dah tahu dah kelebihan-kelebihan. Begitulah juga dengan fadilat amal, fadail amal, termasuklah zikir la ilaha illallah ni. Apabila kita dah tahu dah kelebihan dia, kita pun rasa semangatlah nak amal berbanding sebelumnya, tambah semangat lagi. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kelebihan la ilaha illallah ni, dia ialah cabang iman yang paling tinggi. Yang kedua, kalau kita amal dapat pula syafaat Nabi. Yang ketiga, la ilaha illallah ni adalah zikir yang paling mulia. Yang keempat, la ilaha illallah ni adalah anak-anak kunci syurga. Yang kelima, dia juga memperbaharui iman kita. Yang keenam, kita dimasukkan ke dalam syurga. Yang ketujuh, diharamkan daripada Jahannam. Banyak kelebihan-kelebihannya yang membuatkan kita rasa lazat nak buat, rasa nikmat nak buat, rasa manis nak buat, rasa gairah nak buat, rasa seronok nak buat. Seterusnya kita ada membicarakan rukun pertama, perkara ketiga.